Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Johari, nombor matrik 061396. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tajuk tugasan saya yang bertajuk faktor atau kesan Perang Dunia yang Pertama. Okey, baik. Sebelum kita menelusuri lebih jauh berkaitan dengan Perang Dunia Pertama, baik kita tengok dulu peta berkaitan dengan Perang Dunia yang Pertama. Jadi, peta ni menunjukkan 3 color, yakni kita ada color warna pink, yakni kuasa-kuasa tengah. Seterusnya kita ada Pakatan Berliga berwarna kuning ni. Seterusnya kita ada juga negara-negara yang berkecuali. Okey, negara berkecuali ni maksudnya negara yang tidak terlibat dengan Perang Dunia yang Pertama. Kita pergi kepada pengenalan Perang Dunia yang Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama ataupun kita panggil sebagai The Great War telah berlaku selama 4 tahun. Ini pada tahun 1914 sehinggalah kepada tahun 1918. Jadi walaupun ia hanya berlaku selama 4 tahun, tapi dia telah memberi kesan yang besar, terutamanya kepada catatan sejarah dunia. Terdapat banyak faktor sebab kenapa berlakunya Perang Dunia Pertama ni. Jadi jom kita tengok pada faktor ataupun kesan Perang Dunia yang Pertama. Kita pergi kepada negara-negara yang terlibat pada Perang Dunia yang Pertama, iaitu kita ada Jerman, Britain, Rusia, Perancis, Australia, Hungary, Serbia, Itah, Belgium dan juga Turki. Jadi antara negara-negara ni, dia telah membentuk pada dua blok, iaitu kita ada Pakatan Dua Kuasa yang diketuai oleh Jerman, serta kita ada juga Pakatan Tiga Kuasa yang telah diketuai oleh Rusia. Dan penghujungnya Perang Dunia Pertama ini telah dibenangi oleh Pakatan Tiga Kuasa, iaitu yang telah diketuai oleh Rusia. Okey, baik. Ini merupakan peta di mana Perang Dunia Pertama ini telah terhasilnya dua blok ataupun dua kuasa. Jadi yang pertama telah diketuai oleh Jerman. Kalau kita tengok kat situ adalah Triple Entente. Okey, yang peta berwarna hijau, dan juga yang kedua kita ada Triple Alliance yang berwarna orange ni, yang diketuai oleh Jerman. Kalau kita tengok sini adalah petanya lah. Jerman telah dalamnya terdapat Australia, Hungary dan juga Itali, manakala Rusia di dalamnya terdapat United Kingdom, France dan juga Afrika. Masuk pada faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Pertama ni. Kenapa? Macam mana boleh berlakunya Perang Dunia Pertama ni? Apa sebabnya? Okey, jadi jom kita tengok faktor Perang Dunia yang Pertama. Merupakan faktor-faktor berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Kita pergi satu persatu. Okey, pertama kita ada kegagalan sistem pakatan, seterusnya imperialisme ekonomi dan perlombaan dalam teknologi maklumat, terbentuknya Liga Bangsa, termeterainya Perjanjian Versailles dan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, dan yang terakhir adalah idea dan juga pendidikan. Okey, baik. Seterusnya yang pertama kita pergi kepada kegagalan sistem pakatan. Sebenarnya sistem pakatan ni tujuan dia adalah untuk menyekat mana-mana kuasa ataupun blok ni menjadi lebih kuat daripada lawan dia. Tapi disebabkan kegagalan sistem pakatan ni juga telah terbentuknya dua blok, iaitu Triple Entente dan juga Triple Alliance. Jadi kalau pada tahun 1870, sistem pakatan ni dia telah berjaya menghalang ataupun meletusnya peperangan dalam kalangan negara-negara Eropah sampailah kepada tahun 1900. Tetapi pada abad ke-20, okey, telah wujudnya persaingan antara negara-negara Eropah. Jadi negara-negara Eropah ni dia telah menunjukkan kuasa masing-masing selepas runtuhnya Empayar Turki Uthmaniyah. Jadi negara-negara Eropah seperti Jerman, dia sendiri telah menunjukkan keganasan dalam peperangan. Jadi sistem pakatan ni dah tak berjaya lagi pada abad ke-20 sebab masing-masing telah menunjukkan kuasa masing-masing. Jadi berikut merupakan kenapa
kegagalan sistem pakatan ni telah menyebabkan Perang Dunia yang Pertama. Okey, baik. Faktor yang kedua adalah imperialisme ekonomi. Imperialisme ekonomi ni adalah satu perasaan di mana mereka iaitu negara-negara Eropah dia nak cuba menakluki banyak sangat tanah jajahan. Kalau boleh mereka nak jadi kuat sebagaimana negara Jerman, Itali dan juga Perancis yang mempunyai banyak tanah jajahan. Jadi negara-negara Eropah ni mula membuat tindakan drastik bila mana mereka ni cuba mendapatkan tanah jajahan yang baru. Tak kisahlah sama ada di Afrika, Asia ataupun Asia Pasifik. Okey, seterusnya adalah perlombaan dalam teknologi ketenteraan. Jadi masing-masing pun berlumba nak menghasilkan tentera ataupun nak menghasilkan teknologi yang canggih pada waktu tu. Jadi membolehkan mereka melawan pihak lawan. Okey, jadi Jerman, Britain dan juga Perancis ni pada waktu tu dia telah berlumba-lumba menghasilkan satu teknologi yang canggih pada ketika itu. Jadi Britain ni pada tahun 1906 dia telah menghasilkan satu kapal perang yang canggih dan hebat sangat pada waktu tu. Nak bagi membolehkan dia ni menyaingi pihak lawan dia, contohnya Jerman. Jadi dia menghasilkan satu kapal perang yang sangat canggih walaupun dia memperuntukkan kos yang sangat banyak. Okey. Jadi kuasa besar seperti Britain, Jerman, Rusia, Austria, Hungary ni dia telah menambah lebih daripada 50% perbelanjaan dia untuk membuat teknologi yang canggih ni. Bila mana pada tahun 1908 hingga 1914 terutamanya bila mana golongan tentera dia ni mula berpengaruh dengan politik. Jadi sebab kenapa dia menambah 50% perbelanjaan untuk menghasilkan satu teknologi yang sangat canggih. Jadi pada tahun 1900 telah berlakunya peningkatan ketenteraan. Tentera ramai sangat nak join kan. Nak join peperangan. Jadi pada waktu tu telah berlaku ketegangan yang sangat dahsyat. Jadi waktu tu perang pun dah tak dapat nak dielakkan. Okey, baik. Faktor yang seterusnya adalah idea dan pendidikan. Idea dan pendidikan ni bermaksud mereka mula menerapkan perasaan cintakan negara, cintakan bangsa sejak daripada sekolah lagi. Sejak daripada anak muda lagi. Jadi dekat Eropah, mereka mula menyemai masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah perasaan cintakan negara. Mula menggembar-gemburkan semangat patriotik dekat dalam jiwa anak muda. Itu dekat Eropah dengan Jerman. Seterusnya dekat di Jerman, mereka percaya yang mati di medan perang itu lebih baik daripada mati di atas katil. Dan sesiapa yang mati di medan perang, nama mereka akan dipahat di tugu peringatan. Itu dekat Jerman. Dia mula sesiapa saja yang mati dekat medan perang, dia dianggap baik. Jadi nama mereka tu akan jadi sejarah. Jadi idea dan pendidikan ni juga antara faktor lah berlakunya peperangan. Sebab daripada kecil lagi mereka ni telah menyemai perasaan ataupun bibit-bibit cinta ke negara masing-masing. Okey, seterusnya adalah termeterainya Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ni merupakan satu perjanjian yang dipanggil sebagai perjanjian berat sebelah. Sebab pihak yang menang iaitu Triple Entente ni dia telah membuat satu syarat yang tidak adil lah. Dia mengenakan syarat yang tidak adil kepada Triple Alliance. Antara syarat-syarat yang mesti diikut oleh Triple Alliance iaitu menyerahkan 12% daripada jumlah penduduk dia kepada Triple Entente, kemudian menyerahkan 13 daripada daerah dia termasuk 3/4 hasil besi dan 1/5 hasil arang batu. Kemudian yang ketiga, membayar ganti rugi dan pampasan yang tinggi kepada Triple Entente. Seterusnya yang keempat adalah mengurangkan jumlah tentera. Jumlah tentera dia akan dikurangkan daripada 400,000 kepada 200,000 menjelang 30 September 1919 dan 100,000 menjelang 31 Mac 1920. Jadinya rakyat Jerman ni mula rasa tak puas hatilah sebab dia tahu memang
dia tak mampu dah nak lawan pihak yang menang iaitu Triple Entente. Jadi Perdana Menteri Jerman ni dia mula keluar jawatan. Tak nak pegang jawatan sebagai Perdana Menteri lagi dah sebab dia memang dah tak boleh dah nak lawan kuasa yang kuat, kuasa daripada Triple Entente. Okey, seterusnya adalah pembunuhan Arduk Franz Ferdinand. Jadi Franz Ferdinand ni merupakan pewaris tahta Austria-Hungary. Jadi pembunuhan ni telah dibuat oleh seorang pemuda ahli kongsi gelap yang dipanggil sebagai Black Hand. Jadi Black Hand ni merupakan rakyat Serbia. Jadi rakyat Serbia ni dia memang dah lama dah tak puas hati dengan rakyat Austria ni. Sebabnya rakyat Serbia ni dia cuba nak menghasut rakyat Australia yang berbangsa Serb ni supaya meninggalkan Australia. Jadi Australia ni dia mula rasa tak puas hati. Jadi itulah antara faktor berlakunya juga peperangan. Sebab Serbia tak puas hati dengan Australia. Okay. Kita telah pun lihat faktor-faktor Perang Dunia Pertama. Okey, sekarang jom kita tengok kesan Perang Dunia yang Pertama. Kesan Perang Dunia yang Pertama kepada negara Rusia. Okey, yang pertama adalah negara Rusia telah menamatkan sistem pemerintahan yang beraja. Seterusnya kerajaan hilang imej dan juga sokongan sebabnya rakyat Rusia ni telah kalah. Rusia merupakan rakyat yang sekali dengan Jerman iaitu Triple Alliance. Seterusnya yang ketiga ialah perjuangan revolusi berpecah. Yang keempat, kerajaan komunis mula terbentuk. Rusia kehilangan wilayah. Seterusnya wujudnya golongan kapitalis dan kemunculan pekerja industri. Okey. Rakyat Rusia ini telah penubuhan Parti Buruh Demokratik Sosial, berlakunya demonstrasi ataupun rusuhan, kemudian gerakan tanah, roti dan keamanan. Telah munculnya gerakan tersebut. Kesan Perang Dunia Pertama kepada rakyat Jerman dan juga Austria-Hungary. Yang pertama, keresahan rakyat bawahan kerana Jerman dan Austria-Hungary adalah merupakan kuasa yang kalah di dalam Perang Dunia yang Pertama. Jadi mereka terpaksa menyerahkan sebahagian tanah jajahan mereka kepada kuasa yang menang. Okey? Jadi keresahan rakyat bawahan ini merupakan daripada faktor ekonomi lah. Seterusnya tentangan golongan ahli politik. Kaisar Wilhelm II turun tahta. Kerajaan Republik mula terbentuk. Dan yang terakhir sekali dinasti Habsburg tamat. Kesan daripada segi ekonomi. Yang pertama adalah berlaku inflasi dan kekurangan bekalan makanan. Yang kedua, kejatuhan nilai mata wang. Ketiga, sistem pengangkutan mula terganggu. Yang keempat, penutupan kilang sebabnya kekurangan bahan bakar. Seterusnya berlaku mogok ataupun revolusi rakyat. Seterusnya beban hutang yang sangat banyak. Dan Amerika Syarikat dan Jepun menguasai pasaran dunia. Manakala daripada segi kesan sosial pula, telah terkorban banyak sangat nyawa telah terkorban dan telah berlakunya kecederaan. Seterusnya ialah pencemaran udara dan juga bumi sebabnya biasalah kalau ada peperangan bukannya hanya menggunakan senjata tajam tetapi juga mereka menggunakan pelbagai alat yang canggih yang boleh mencemarkan udara. Okey, itu antara kesan-kesan Perang Dunia yang Pertama. Berikut merupakan
faktor dan juga kesan Perang Dunia yang Pertama. Jadi kalau kita tengok Perang Dunia Pertama ni banyak memberi kesan lah, terutamanya kepada negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama, dan juga dia juga merupakan satu sejarah yang besar kerana banyak rakyat yang hilang, yang terkorban dalam Perang Dunia yang Pertama. Jadi antara pengajaran yang kita dapat petik daripada kisah daripada sejarah Perang Dunia Pertama ni adalah, pertama, pentingnya dialog peradaban dan juga pertempuran peradaban. Sebab apa? Sebab di situlah kita nak bawa berbincang sesuatu perkara supaya kita mendapat persetujuan ataupun mendapat matlamat. Matlamat tu kita dapat capai di dalam dialog peradaban. Okey? Dan yang kedua adalah pentingnya pemimpin. Pemimpin ni pentingnya dalam merancang strategi supaya masyarakat ataupun rakyat dapat hidup dengan aman dan juga harmoni. Dan seterusnya dapat saya petik daripada buku Dialog Peradaban dan Pertembungan, kajian perbandingan penulisan Ustaz Muhammad Zaidi Mat atau Muhammad, juga Wan Kamal Mujani dan juga Ernie Aziati Rozali, ialah konsep dialog peradaban ni ada 4 dan ia berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakaril aw untha والعنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul Azim. Jadi kat sini pentingnya kita ada 4 konsep. Konsep dialog peradaban. Yang pertama adalah asas dialog, yang kedua adalah strategi, yang ketiga matlamat, dan yang keempat adalah prinsip. Jadi pentingnya kita dalam merancang sesuatu strategi. Dan juga pentingnya kita dialog untuk mencapai kebenaran daripada pelbagai pihak. Okey, jadi sampai situ sahaja saya punya pembincangan pada hari ini. Semoga mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.